Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Kisah untuk kali ini ialah sifat orang Bajau yang suka mengembara. Dan seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Untuk memperkuatkan lagi andaian ini, berikut diperturunkan beberapa hujah menurut David Sobhair. Pengembara-pengembara laut, Bajau terkenal juga sebagai pengembara laut. Telah mengembara ke 4 kawasan utama di Asia Tenggara, iaitu Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Riau Lingga, Pulau-Pulau Tujuh, Pulau-Pulau Bangka dan Biliton, Kepulauan Sulu, Sabah, Indonesia Timur dan kawasan pantai barat Semenanjung Tanah Melayu. Prof. Dr. Asmah Haji Omar telah membuat penyelidikan bagi mengesan melalui perkataan untuk menentukan sama ada Semenanjung Tanah Melayu pernah menjadi tempat persinggahan suku-suku bangsa Austronesia, termasuk Bajau, dalam perjalanan mereka ke selatan. Beliau mengambil contoh perkataan-perkataan daripada bahasa-bahasa yang terdapat dalam mana tempat, sedangkan perkataan ini sendiri tidak terdapat dalam bahasa Melayu, seperti perkataan Pahang, Paang, yang dalam bahasa Bajau Darat bererti biawak. Dalam bahasa Melayu, perkataan tersebut hanya terdapat dalam nama negeri, iaitu Negeri Pahang. Juga di Pahang terdapat nama tempat yang dikenali sebagai Lurah Bilut. Bilut ialah kata yang berloghat dengan belut dalam bahasa Bajau yang bermakna bukit. Dengan itu, Lurah Bilut Lurah Bukit. Dengan ini, Prof. Dr. Asmah berpendapat bahawa perkataan Pahang dan Bilut itu membuktikan adanya perkampungan suku kaum Bajau di kawasan yang sekarang ini, termasuk dalam kawasan negeri Pahang. Tetapi mereka ini barangkali tidak lama di situ, kerana meneruskan perjalanan ke Borneo. Mereka yang menetap di situ lama-kelamaan terserap ke dalam suku bangsa Melayu yang datang kemudian dengan jumlah yang lebih banyak. Menurut Prof. Dr. Asmah lagi, suku-suku bangsa Austronesia, termasuk Bajau, bergerak ke arah yang berlainan, meskipun semuanya menuju ke selatan. Di samping adanya gerak melalui Semenanjung Tanah Melayu ke selatan, ada juga yang menyimpang darinya, baik sebelah barat atau sebelah timur. Di sebelah barat, gerak ini mengharungi Teluk Benggala ke Lautan Hindi dan dari situ ke Sumatera, atau ke barat dan terus ke Madagaskar. Di sebelah timur Semenanjung Tanah Melayu, mungkin ada gerak yang mengharungi Laut Cina Selatan ke Filipina dan Borneo dan dari situ ke kawasan lain. Berdasarkan pendapat Dr. Asmah itu, semakin jelaslah bahawa orang Bajau yang paling awal di Sabah tidak semestinya berasal dari Filipina atau Johor, tetapi berkemungkinan besar merupakan sebahagian dari suku bangsa Austronesia yang datang terus dari Asia. Pelayaran orang Bajau dari Kepulauan Sulu ke Sabah dan dari Sabah ke Kepulauan Sulu memang berlaku pada masa kekuasaan Sultan Sulu di negeri ini hinggalah sekarang ini. Demikian juga pelayaran orang Bajau dari Semenanjung Tanah Melayu, termasuklah Johor ke Kepulauan Sulu atau ke Sabah, mungkin pernah berlaku, tetapi berkemungkinan besar pengembaraan itu berlaku selepas adanya orang Bajau yang paling awal menetap di negeri ini.
David E. Sokher berpendapat bahawa nenek moyang orang Bajau di kawasan Borneo, Filipina datang dari Kepulauan Riau hinggalah pada kira-kira abad ke-14. Pada abad ini, pengaruh Islam tersebar luas di sini. Begitu juga cerita-cerita legenda orang Bajau mengaitkan asal-usul mereka dengan tanah Melayu. Dan nama-nama yang disebut menunjukkan orang Bajau berhijrah ke Sabah adalah orang-orang Islam dari hujah tersebut. Kami berpendapat salah satu sumber kemasukan atau kedatangan Islam ke Sabah ialah dari tanah Melayu serta beberapa tempat yang berdekatan yang dibawa oleh orang-orang Bajau. Gusni Sahat dalam kajiannya mendapati kaum Bajau mempunyai pengaruh yang kuat dengan kelompok masyarakat yang dominan di Filipina, Indonesia dan Brunei di era politik pra-penjajah. Cuma catatan sejarah hanya menyebut kedatangan orang Bajau dari Johor. Dan ramai pihak termasuk orang-orang Bajau di Sabah sendiri mengakui asal-usul mereka boleh dikaitkan dengan tanah Melayu, khususnya Johor. Kajian Gusni Sahat mengenai suku Sama Bajau di Indonesia, Sama Bajau dalam kancah urbanisasi pengalaman di Teluk Bone, Sulawesi Selatan sangat menarik. Gusni Sahat menggunakan istilah pribumi untuk komuniti masyarakat Sama Bajau yang menjadi pribumi terawal di Teluk Bone. Meskipun keberadaan Sama Bajau di tempat ini tidak begitu dirasakan oleh kebanyakan warga pribumi lain seperti Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Walaupun pada hakikatnya mereka merupakan penduduk awal yang mendiami kawasan persisiran dan kepulauan di wilayah ini. Menurut Gusni Sahat, kepribumian Sama Bajau di Indonesia tidaklah diasaskan kepada daerah khusus, iaitu berasaskan tanah dengan kuasa politik. Sebagaimana suku Bugis, suku Makassar dan suku Buton. Akan tetapi kepribumian Sama Bajau berasaskan wilayah persisiran dan kepulauan yang kaya dengan sumber laut, yang menyebabkan Sama Bajau kelihatan seperti masyarakat yang tidak bertempat, sehingga menyebabkan pihak lain menganggap mereka pendatang dari negara lain. Kepribumian Sama Bajau di Indonesia dipersatukan oleh etnisiti dan budaya di wilayah persisiran dan kepulauan, di mana terdapat pulau di Indonesia Timur. Di sana akan ada komuniti suku Sama Bajau. Kini, kepribumian masyarakat Sama Bajau di Indonesia mula terhakis dan terus dinafikan oleh kuasa pasaran yang hanya tertarik untuk mengeksploitasi sumber mereka. Tambah Gusni lagi, pada zaman kekuasaan kerajaan-kerajaan pribumi sebelum abad ke-16, di alam Melayu, mereka merupakan antara kelompok suku etnik pribumi yang membentuk masyarakat maritim dari zaman Srivijaya sekitar abad ke-7 lagi. Umpamanya masyarakat maritim alam Melayu dirujuk sebagai rakyat laut yang menjadi golongan kerahan pemerintah bagi melaksanakan tugasan tertentu, berbanding Sama Bajau di Malaysia yang lebih membangun dan mendapat perhatian pihak negara. Di Filipina dan Indonesia, mereka tidak sahaja minoriti dari segi demografi, bahkan yang lebih malang mereka lagi juga minoriti dari segi sosioekonomi.